天上的云彩似海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呀嘿哈流。那个地上的呀雨点儿呐呀流，哎呀地上的呀雨点儿呐呀流耶。Abang, kenapa datang? Mana awak pergi? Beli rumah untuk kahwin. Dah beli ke? Dah beli dah. Berapa besar? Aduh, asalnya nak beli 200M persegi. Dah janji dengan pengetua bai. Tapi Memio tak nak pula. Dia takut bebankan saya. Saya beralah je ambil yang 120M persegi. Cukuplah tu. Cukup. Dengar ni baik-baik ya. Dah dapat isteri yang baik. Kena layan memang tu dengan baik. Jangan buat dia sedih. Baik, baik. Abang datang ni bukan ada apa pun. Awak menang bidaan projek kampung hijrahan tu kan? Boleh kerja lepas prabayar masuk ke akaun. Sebelum projek dimulakan, saya ada beberapa permintaan. Apa dia? Pertama, sempurnakan kerja awak pada masa yang tepat. Kedua, mengawal kualiti dengan sangat ketat dan jangan guna bahan yang murah. Tak boleh rendahkan standard, mesti menyediakan bahan yang cukup. Pembinaan rumah memerlukan langkah berjaga-jaga untuk jaga kepentingan. Orang yang diami rumah kita ialah penduduk kampung yang baru berhijrah. Ingatkan pekerja, mesti jaga kualiti. Alah, kena jaga ni penduduk kampung kita yang berhijrah. Aduh, yelah. Tak suka saya bising kan? Saya beritahu awak ni. Sebab saya tak harap apa-apa masalah yang timbul dalam projek awak lagi. Awak faham tak? Faham, bang. Kerja dengan baik. Lega dah beli rumah kan? Ketua Pekan, bagi projek stesen pam air, bayaran dalam masa ditetapkan. Jangan risau tempoh pembinaan. Kami akan siapkan pembinaan dengan lebih awal ya. Baik. Kita berjanji macam ni. Saya akan sediakan draft kontrak. Awak boleh terus kerja secepat mungkin. Ya ke? Bagus macam tu. Ini, Ketua Pekan, perenggan ni. Cuba tengok ni. Encik Zang. Hey, kami tengah bincang tentang pembinaan. Ya. Saya laporkan pada awak. baik. Saya kenalkan pada awak. Mereka pegawai Jawatan Kuasa Pemeriksaan Disiplin Daerah. Mereka nak tanya pada awak tentang butiran sesetengah perkara. Komrad Madevo, kami dari Pemeriksaan Disiplin Daerah. Mengikut permintaan kerja, kami nak tanya awak tentang sesetengah keadaan. Harap awak jawab dengan jujur ya. Jangan sembunyikan apa-apa. Kalau tak, awak perlu tanggungjawab undang-undang dan juga disiplin. Awak faham cakap saya? Harap awak faham. Saya faham. Bagi projek kampung baru hijrahan dan di dalam proses bidaan, awak ada menyelbahi mana-mana pihak dan salah guna kuasa ke? Saya ada maklumat asal bagi proses bidaan. Ada atau tak ada? Tak ada. Bidaan projek ini bermula dari bila dan tamat pada bila? Sila bagi tahu pada kami. Dari 21 sampai ke 28 September, ianya selama seminggu. Berapa syarikat yang sertai bidaan tu?
Mengikut peraturan 3 buah syarikat, demi memastikan keadilan, saya minta 5 syarikat untuk sertai. Jadi 5 buah syarikat ini, mereka terlibat dalam persaingan yang tak adil seperti perancangan, disengajakan dan bidaan palsu. Bukan. Awak sengaja mendedahkan anggaran harga projek bidaan pada syarikat pembina lain. Tak ada. Apa hubungan awak dengan pengarah syarikat kejuruteraan Xing Xing, Madebo? Dia adik saya. Adik kandung? Betul. Mengenai hal ini, saya boleh pastikan untuk menjamin seluruh proses bidaan mestilah adil dan saksama. Takkan ada sikap yang tak baik dan salah. Tentang keseluruhan hal ni, saya faham sangat. Sekarang kita di saat kritikal untuk betulkan semua. Hal macam ni tak patut berlaku. Salah saya tak halang awak. Pada masa yang sukar ni, kita tak patut benarkan saudara mara dan kawan untuk menyertai bidaan dan projek kita ni. Tapi hubungan adik-beradik, segan nak halang. Hanya kita je yang tahu, Debo menang bidaan mengikut undang-undang. Orang luar tak fikir macam tu. Mereka cakap, saya biar awak uruskan sesuka hati dan main muslihat supaya Debo menang bidaan. Walaupun Debo tu ialah adik saya, dia telah memenangi bidaan dengan secara sah. Mereka palsukan kebenaran. Saya tak puas hati. Teruk betul. Tak guna tak puas hati. Saya pun tahu mereka semua mengarut. Tapi parti mereka pun ada prinsipnya. Mesti menjalankan siasatan lepas dilaporkan. Siasat? Siasatlah. Saya tak takut. Saya terima. Saya terima siasatan parti. Petang ni saya dah telefon Setiausaha PAN untuk menjelaskan hal awak pada dia. Dia bersetuju awak bukan orang macam tu. Jawatan kuasa daerah tetap bersetuju dengan cadangan dari bandar. Sepanjang tempoh siasatan, awak berhenti menjadi ketua pekan. Sebab saya rasa itulah yang terbaik. Apa? Nak saya berhenti kerja? Bukankah semua perkara baru nak dijalankan? Stesen pam air itu, tahap 3 baru aja Awak nak... tak perlu risau tentang hal pekan. Saya ada, saya uruskan. Yang paling penting, awak faham keputusan yang dibuat oleh organisasi. Setiausaha Zhang, boleh tak awak berbincang dengan organisasi lagi? Siasatlah saya, tak ada masalah. Boleh tak saya terima siasatan sambil habiskan projek stesen pam air tahap 3? Awak pun tahu, dah berapa tahun saya risau sangat tentang stesen pam air itu. Tentang hal ni, saya dah bagi tahu Setiausaha PAN. Maksud Setiausaha PAN ialah pembinaan stesen pam air pun merupakan projek agak sensitif. Masuk. Kenapa datang ni? Saya dengar daripada penduduk di Pekan, abang dah diberhentikan kerja. Betul ke ni? Kenapa? Tak ada kaitan dengan awak. Pergilah buat kerja awak. Saya menang bidaan untuk jalankan projek kampung hijrahan. Mesti mereka yang gagal tu yang fitnah abang. Betul tak, bang? Betul tak? Saya tak takut sebab tak buat salah. Awak memenangi bidaan dengan cara yang betul. Cuma perlu sempurnakan kerja dengan baik. Saya boleh teka siapa yang fitnah abang. Saya kerjakan mereka. Hei, jangan timbulkan masalah lagi. Parti tengah siasat kan? Abang, bukan senang abang nak jadi ketua pekan. Projek ni tak boleh jejaskan masa depan abang. Tak nak jalankan projek ni. Saya tarik diri. Tak perlu tarik diri. Tak buat apa-apa yang salah, tak perlu takut. Memandangkan awak pun dah menerima projek ni, awak buat je lah dengan baik. Awak boleh tak macam tu? Kita tak boleh biarkan orang lain bully kita, bang. Debo, awak balik. Jangan timbulkan masalah. Saya tak ada buat salah pun. Hal kejuruteraan dijalankan ikut yang betul. Tak perlu risau. Lagipun, parti tak lucutkan jawatan saya. Sekarang tempoh siasatan. Kalau ikutkan peraturan, saya kena elakkan diri. Selepas hal ini disiasat, saya akan sambung kerja. Betul ke? Ya, betul. Abang,
Saya faham sangat apa yang abang dah lalui. Apa yang awak faham? Faham kesusahan abang masa kerja dekat pekan. Semuanya memang susah pun. Sejak saya sertai kerja ni dulu, sampailah sekarang. Saya percayakan abang. Mula-mula dulu saya banyak merungut. Saya selalu sangat fikir yang abang berkuasa untuk buat sesuatu tapi tak bagi muka pada adik sendiri. Hari ini barulah saya faham. Hal macam ni memang tak boleh. Akhirnya awak dah faham kan? Ya, saya faham. Saya takkan merungut lagi. Hari ini saya jamin sangat yang projek Kampung Baru Hijrahan, saya jadikan projek penanda aras. Saya tak nak si pengacar tu datang ganggu lagi. Saya takkan benarkannya. Abang suka kata-kata awak. Awak mesti tunaikan tu. Pengurus Ning, kita tak cukup kaki tangan lah. Ya. Kemajuan projek ni terlalu perlahan. Awak tak perlu risau. Boleh bekalkan tenaga pekerja dan kemudahan kalau tak cukup. Semuanya akan berjalan dengan lancar. Awak ke tepi sikit. Jalan, jalan, jalan. Hei, tempoh untuk pembinaan di sini 10 hari lagi. Kebanyakannya akan siap. Janganlah risau. Hei, penyelia Liu. Perlahan sikit. Apa dah berlaku ni? Saluran peragian air tak beroperasi. Kenapa pula? Mari kita tengok sama-sama. Jom, cepat. Setiausaha, hati-hati Sekejap, ya. Kenapa jadi macam tu? Baik. Hai, saya tak tahulah. Jom. Kami ni lama tak dapat gaji. Mula-mula pengurus Zhang dari pasukan pembinaan minta kami bekerja dan berjanji lepas siapkan satu saluran air, bagi satu peringkat beliau akan bayar gaji. Pengurus Zhang dah janji. Sekarang kami dah siapkan 2 peringkat bidaan tapi tak dapat sesen pun. Pengurus Zhang pun dah hilang. Dengar ni, selagi kami tak dapat gaji, kami takkan bekerja, betul tak? Ya, Tapi memandangkan gaji kami tak dapat dibayar, siapa nak kerja kami halang. Sokong! Siapa yang bertanggungjawab dalam hal ni? Pada masa itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah, mereka yang mencari pasukan pembinaan. Macam ni, awak minta penyelia Chen datang ke sini. Saya nak jumpa dengan dia. Saya pergi sekarang. Pergi. Baik. Tepi-tepi. Kamu semua jangan risau. Selepas penyelia Chen sampai ke sini, selesaikan hal ni. Saya akan tolong kita siasat hal ni. Okey kan? Saya tak pernah dengar pun. Pengurus Zhang ni adalah anak saudara pada penyelia Chen. Dia mesti takkan bantu kita semua. Betul tak saya cakap ni? Mereka tu rapat biar lah. betul. Kalau tak ada gaji macam mana? Teruklah kita. Tak boleh macam Dia ni. datang. Dia dah datang dah tu. Siapa pula tu? Cuba tengok. Dah sampai dah. Jom, jom, jom. Sini, sini. Sampai pun dia. Tengok tu. Setiausaha Zhang, kenapa awak ada kat sini? Penyelia Chen, Ya. tahu kenapa saya suruh datang? Oh, sebenarnya tadi penyelia Liu dah jelaskan pada saya. Awak rasa macam mana kita boleh selesaikannya? Saya memang dah bagi bayaran projek pada pasukan pembinaan. Bila masa pula dapat bayaran ni? Pelik betul. Kalau dah bagi bayaran pada pihak pembinaan, mereka tak perlu buat bising kat sini. Ini mungkin cuma perselisihan faham je, betul tak? Saya cuma perlu cari pasukan pembinaan untuk kerja. Masalah perselisihan ni bukan tanggungjawab saya. Pengurus Zhang tu Betul. anak saudara awak ke? Susah nak percaya. Maaflah, Angin. Itu nampaknya angin kuat dekat sini. Apa kata kita bincang kat dalam kereta je? Cakap je kat sini. Apa nak rasa sangat ni? Jawab ya atau bukan je. Ya. Memang kami ada hubungan sedara. Tapi bayaran untuk projek ni, saya ikut peraturan dan juga undang-undang. Macam ni. Saya telefon akauntan untuk bawa buku akaun ke sini sekarang. Kita semak bayaran sama-sama. Boleh? Saya tak dengar apa awak cakap. Yang penting, awak telefon anak saudara awak tu untuk bayar gaji mereka semua. Biar projek bermula secepat yang mungkin. Projek tak boleh ditangguhkan. Faham tak? Anak saudara saya ni, saya tak dapat nak kawal. Kalau dia larikan diri dengan duit tu, mungkin dia berjudi. Anak saudara awak tu bersikap teruk tapi serahkan projek ni pada dia. Taklah, Setiausaha Zhang. Saya pun tak ada cara lain dah. Ayah dia tu, sentiasa minta saya bagi dia kerja. Tak boleh buat apa dah. Biar saya bagi tahu awak. Kontrak pembinaan anak saudara awak, saya akan tamatkan. Minta balik jumlah duit yang awak dah bagi. Kalau awak tak mampu nak bayar balik, tunggu parti siasat dan denda awak. Setiausaha Zhang, jangan buat macam tu. Macam ni, saya... Esok je. Saya mesti selesaikan hal ni, ya? Sekarang. Uruskan sekarang juga. Baik. Saya akan uruskan dengan segera.
Ya, jangan risau ya. Jangan risau. Bagus. yelah. Selagi awak ada Harap ni, besok kami dapat rasa tu. lega sangat. Ya. Kami tak tunggu. Kami akan mula kerja sekarang. Betul. Baik. Mari, mula kerja. Cepat. Mulakan kerja. Cepat. Jangan lengah-lengah lagi. Cepat, sambung kerja. Sambung cepat. Nah, Saya tahu mesti awak bosan kan? Awak pergi mana? singgah Kampung Jintan untuk beberapa hari dan uruskan beberapa tanah. Ayah datang sini besok. Dia nak tanam goji. Awak tak bersara ke? Jangan buang masa sangat. Awak ada kerja lagi. Saya nak awak uruskan kerja hijrahan seluruh kampung kita ni. Saya dah berhenti kerja sekarang. Kerja hijrahan seluruh kampung diuruskan Pejabat Pembasmian Kemiskinan Wilayah Autonomi. Dah bermula selama beberapa bulan. Tapi tak lancar kampung Yong Chuen dalam senarai hijrahan pertama. Jadi saya dah cadangkan awak. Mengikut pada rancangan Pekan Mining kita, perlu membantu lebih banyak keluarga miskin di Zihaigu berpindah ke sini untuk nikmati faedah yang ada. Hal ni susah. Jadi kami nak awak je yang pergi. Mereka yang menyiasat. Mereka tak nak awak pergi. Mereka kata awak nak tukar tempat yang lain untuk salah guna kuasa lagi. Kalau bukan Setiausaha PAN, dan saya jamin awak takkan dapat peluang ni lagi, tahu tak? Baiklah. Saya pergi. Baguslah tu. Ini barulah Madefu yang saya kenal. Terima kasih, Doktor. Tengok, semuanya baik. Semua keputusan ini normal. Tak perlu risau, ya? Saya tak risau. Awak tu jangan risau. Masa untuk makan. Makan pelan-pelan, tercekik nanti. Sup ni nampak sedap betul lah. Sedapnya. Saya ambilkan, ya? Tak nak awak uruskan hijrahan kampung. Kerja tu memenatkan je. Awak lupa ke yang ayah cakapkan semalam? Lelaki kena utamakan kerjaya dia. Hai, sekarang Aira selalu menyebelahi awak, ya? Dengar, isteri saya yang baik. Kalau sedih, maaf ya. Lepas saya habis kerja, saya balik teman awak, okey kan? Panas ke? Saya tengokkan. Panas. Saya pernah bagi tahu awak kenapa nama saya Jingzia, kan? Masa mak melahirkan saya dulu, ayah sibuk bina stesen janakuasa hidroelektrik. Tak apalah, tak tengok pun saya lahir. Malah dia namakan saya dengan Jingzia, yang berasal Jing Tongjia. Dia kata nama saya bermakna, tapi saya rasa macam main pilih je. Betul tu. Isteri saya ni cantik sangat. Guna perkataan Zia dari awan merah jambu. Kalau tak ada mas bersalin, nama anak Cencun. Makna dari hijrahan kampung. Ikutlah, tapi betul tu. Seluruh kampung hijrah Ma Ciancun. Asalkan awak takkan rasa malu. Kita akan menjadi... Teruknya. Nama dia Sian Son. Teruk betul lah awak ni. Jangan risau ya. Lepas kerja selesai, saya akan basuh lampin. Saya masak. Saya juga akan buat kerja rumah dan menyusu. Awak yang janji tahu. Saya janji. Awak yang berjanji tahu. Kenapa? Menyusu? Awak akan susukan Susu. anak ke? Memang tak dapat menyusukan. Kecuali menyusu. Saya buat semua. Esok saya akan balik ke rumah mak ayah saya. Biar ayah tengok menantu dia tak pedulikan anak dia ni. Malang betul nasib saya ni kan. Ada suami kena pergi kerja. Awak dah janji tahu. Balik cepat lepas selesai. Leganya, saya bawa semua penduduk kampung melawat awak. Saya dah kemaskan barang awak, ya? Makanlah cepat. Nanti lauk ni sejuk pula. Ya. Dah banyak kali saya cakapkan, jangan tunggu saya aja. Makan je lah sama-sama. Okey, makanlah. Encik Zhang, tolong berhenti dekat sini. Apa? Saya nak jalan kaki. Berhenti ya. Ya, baiklah. Kenapa nak berhenti di sini? Peraturan ini ditetapkan oleh ayah saya.
Kalau balik dengan kereta, kereta tak boleh masuk ke kampung. Kenapa pula? Dia kata sebab tak boleh nampak macam belagak, penduduk kampung tak suka. Peliknya. Kan bagus dapat membanggakan keluarga. Dapat bagi kehidupan yang baik pada penduduk dah dikira membanggakan keluarga. Baiklah, letak kat sini. Banyak barang ni. Boleh Tak ada masalah. Jangan risau ya. Baliklah. Perjalanan awak tu masih jauh. Pergilah ya. Hati-hati memandu. Ya, okey. Ayah, kenapa kat sini? Letak bawah. Nak tengok, kamu masih ingat tak peraturan yang ayah tetapkan pada kamu? Peraturan ayah ni kan, Encik Zai yang pandu pun tergelak tadi. Tak lawak pun. Ha? Kalau bukan pasal peraturan yang ketat ayah, kamu takkan dapat majukan diri dengan stabil dan lancar. Tahu tak? Amalkan je sepanjang hayat kamu tu. Walaupun kamu jadi ketua wilayah. Tak kisah dah lepas kamu naik pangkat. Ketua wilayah. Dah penat walaupun ketua pekan sementara je. Ya ke? Saya balik untuk kerja. Ayah kena tolong saya tahu. Boleh tak? Tak boleh tolong. Belum bagi tahu lagi ayah dah cakap tak boleh tolong. Tahu ke apa halnya? Ayah tahu. Apa dia? Penghijrahan kampung. Siapa beritahu? Pakcik Dayu kamu balik semalam. Pembesar suara yang kuat tu dah sebarkan berita ni pada penduduk. Apa pendapat ayah? Balik rumah dulu. Defu dah balik ni. Mak? Kamu balik? Kenapa kamu balik ya? Mari. Mari sini. Sebab parti tu tahu saya rindu dekat Mak. Sebab tu ia benarkan saya balik. Ish, kamu ni. Baguslah kamu balik. Mak gembira. Kamu nak makan apa? Mak masak untuk kamu ya? Sama macam dulu. Semangkuk mi, bawang, siram minyak panas. Makcik? Makcik? Makcik apa khabar? Defu. Makcik ingat saya ya? Aduh, kadang-kadang je macam ni. Selalunya tak betul dia ni. Ini dia makanannya. Makan cepat. Jagung yang baru dipetik masa segar. Saya tak nak. Boraklah dulu. Nak buat kerja kejap. Hei, janganlah makan banyak sangat. Anak saya yang kirim tu dari Fujian untuk atuk dia. Mahal tahu tak? Tak mahal pun. Longan. Buah mata kucing. Mahal tahu tak? Kalau tak nak saya makan, cakap je lah. Aduh. Dahlah, janganlah makan lagi. Awak senang marah lepas makan. Hai, tunggu kata-kata awak pun dah buat saya marah. Awak ni. Saya tahu apa niat awak sebenarnya. Cuba awak cakap. Sebelum awak datang sini, dah jumpa dengan siapa? Jumpa berapa keluarga? Siapa yang suarakan pendapat? Begitu pendapat awak. Keluarga awak memang bertuah. Defu seorang yang berbakat. Pada pandangan saya, anak awak pun dapat naik pangkat sampai ke jawatan timbalan ketua seksyen. Awak kena hargainya tahu. Awak ni pun pakcik dia kan? Awak pun kena hargainya ya. Sokong kerja dia dan setuju je. Han Shui, mengikut hubungan kita ni, sejak awal lagi saya dah bersetuju. Cuma hal ni je, saya memang tak setuju. Kalau saya setuju, nanti saya akan menyusahkan anak saudara saya yang sulung tu. Kenapa akan menyusahkan dia pula? Hijrahan seluruh kampung. Saya rasa semua tu tak akan menjadi. Awak tengoklah, ada lebih dari 10 orang yang lebih dari 70 tahun. 3 atau 4 orang tua yang berumur 80 lebih. Atuk Li saya tu pun dah berumur 90 lebih dah. Selagi orang tua tak nak pergi, takkan kita
akan tinggalkan mereka semua macam tu aja. Tak eloklah macam tu. Betul tak cakap saya? Saya rasa Defu dan kita tak patut pun terima kerja yang susah ni. Tak ada kebaikan pun, malah mendatangkan keburukan aja. Tak berbaloi. Mereka cuma tahu suruh anak-anak kita buat kerja yang susah. Entahlah. Serius betul kata-kata awak tu kan? Orang lain tu biarlah. Awak suarakan pendapat awak tu je lah. Ha? Nak cakap apa lagi? Saya akan balik ke Mining esok. Saya sibuk kerjakan kebun saya tu. Asalkan semua penduduk kampung bersetuju, saya tak bolehlah nak membantah. Saya pun dapat faedah dari projek penghijrahan di Uzwang. Jadi saya tak boleh nak burukkannya. Cukup. Saya nak dengar ayat tu je. Balik dulu. Hei! Saya tak beritahu pendapat saya pun. Nah. Defu bagi pada awak. Ha? Pula dah. Awak nak perangkap saya ke ni? Defu, Cing Zia dah nak bersalin. Kamu tak ada dengan dia. Mak nak jaga pun kamu tak nak. Nanti keluarga dia cakap apa? Mak, tengok rambut saya ni ada berwarna putih tak? Kalau ada, tolong cabut ya. Mak tanya kamu ni kan, janganlah cakap benda lain. Mak jangan risau sangat. Kamu tinggalkan Cing Zia seorang sebab penghijrahan kampung. Mak dengar hal ni daripada Pakcik Dayu kamu tu. Betul ke apa yang Mak dengar ni? Orang tua-tua akan kekal dekat sini. Di sini asal-usul kita takkan kita nak pindah. Cuba kamu cakap siapa yang nak pindah. Betul tak? Semua ini tak masuk akal lah. Kena pindah juga. Defu, Saya. kamu dah mak bincang apa? Tak ada apa. Kamu keluar sekejap. Saya keluar ya. Ada apa? Ketua Pekan Mah, saya nak lapor kerja pada awak. Ayah, apa ayah buat ni? Kamu ni anak dan juga pihak atasan ayah. Tak ada orang boleh panggil macam ni. Masa yang sesuai untuk panggil macam tu. Baik, saya dah dengar. Laporkanlah. Ayah dah tahu dah. Bukan senang untuk sampai tahap ni. Tak kira berjaya ataupun gagal, ayah akan tetap ada untuk sokong kamu. Kat kampung kita ni, ayah dah bertanya khabar. Kebanyakannya penduduk membantah. Untuk mesyuarat ni, biar ayah uruskan. Tak kira apa yang dah berlaku, kamu jangan bersuara. Biarpun mereka marah dengan nenek moyang keluarga Ma, kamu jangan bersuara. Kamu ingat tahu? Ayah nak cakap tu je. Hei. Orang yang dah bangun dengar. Orang yang masih tidur, cepatlah bangun. Selepas sarapan, datang ke jawatan kuasa kampung. Bermesyuarat. Datang ke jawatan kuasa kampung untuk mesyuarat.
Hei Susi, Itu tengok ada sesiapa kat luar lagi tak? Panggil mereka masuk untuk mesyuarat. Kita ni nak kena berhijrah ke? Seterusnya Ali, kenapa Abang Dayu tak datang untuk mesyuarat? Dia dah pun balik ke Mining awal pagi tadi. Dia tu licik orangnya. Cuma pentingkan pada sesuatu yang berfaedah aja. Dia balik menjenguk awak pun tak sampai sehari kan? Dia balik ke Pekan Mining untuk nikmati kehidupan dia lah tu, kan? Aduh, ya betul. Aduh. Macam tak percaya. Yalah. Kan? Dengar ya semua. Semua kena berhijrah. Saya akan mengecarakan mesyuarat ni. Daerah hantar seorang ke sini jadi semua dah kenal dia kan? Saya belum kenalkan. Penduduk kampung kita perlu membuat kerja. Orang yang dihantar oleh daerah hanya perlu memantau kemajuan. Tahu agenda mesyuarat kan? Iaitu semua penduduk kampung akan ke Mining. Ikut hijrahan Diozong. Seperti Abang Dayu berhijrah ke sana untuk menikmati kehidupan. Nanti. Bolehlah kita nikmati kehidupan, kan? Berhijrah je lah. Abang Dayu tu kan semalam datang ke rumah saya untuk bagi tahu pada saya kalau semua penduduk kampung kita sudi berhijrah ke sana, penduduk hijrahan Diozong yang pergi dulu. Tanpa bantahan. Abang Hansyul, Li Dayu tak cakap macam ni dengan saya pun. Kenapa dia cakap macam ni dengan saya? Hal ni buktikan mereka dapat kehidupan yang lebih baik di sana. Hal ni menunjukkan polisi penghijrahan kerajaan ni cara yang baik untuk kemajuan. Bukan saja dapat kemajuan kampung, biar saya beritahu keadaan lebih praktikal. Pekan Mining, ia dah pun siap dibina dengan kemudahan asas. Ada kampung baru penghijrah. Kita ada pasar, ada sekolah, ada hospital, ada kedai, ada bank. Saya boleh jamin, kemudahan asas dah siap, dilengkapkan. Bagus betul kan? Baiklah, tapi awak hantarlah orang yang sudi berhijrah di Daozang sana. Saya memang tak nak pergi. Kami tak nak pergi. Betul tak? Betul. Kami tak nak pergi. Tak nak. Saya tak nak pergi. Pakcik, Betul. Takkanlah nak pergi sana. polisi penghijrahan telah dibatalkan. Sekarang ni, wilayah autonomi memberi kita satu polisi baru bermanfaat untuk kita. Iaitu membenarkan penduduk Zahaigu ni, semua orang yang tinggal di kawasan yang tak sesuai untuk hidup dan berkembang serta miskin, untuk berhijrah ke Pekan Mining semua sekali. Devo, apa maksudnya tak sesuai? Biar saya tanya awak, dekat mana awak lahir? Mana yang awak dilahirkan? Kat mana awak dilahirkan? Ha? Awak faham tak maksud saya? Jangan melampaulah. Devo, kami semua tahu. Awak balik kali ini adalah semata-mata untuk penghijrahan seluruh kampung. Saya nak tanya pada awak, nenek dan moyang zaman awak dulu, dia akan marah awak tak? Takkan tak marah. Ya, takkan nak marah. Apa yang awak dah cakap ni? Mak Defu panggil awak pakcik tahu tak? Bercakap biarlah gaya seorang pakcik. Hari ini kita cuma berbincang. Awak jangan nak libatkan nenek moyang pula. Jangan nak salahkan anak pakcik ni. Anak awak cakap Mining bagus, betul tak? Macam mana dengan kos rumah? Tak perlu bayar ke? Jangan tipulah. Ha? Memanglah bagus. Bukannya tak payah bayar, tapi setiap orang cuma perlu bayar 2,000 yuan saja. Apa nak suruh kita bayar yuran? Bayar yuran ni Kita semua ni punya duit ke? Taklah memaksa. Bayar. Hei, Defu, dah lama kami cakap. Tapi awak masih nak semua penduduk bayar kan? Kami tak nak. Kalau perlu bayar. Betul. Kami tak nak pergi. Ya, Anshui, Defu. Nampaknya kena ada bayaran, ya. Apa bezanya dengan pindahkan saya dari gunung ke Pantai Gobi? Lebih baik biar kami semua pergi berhijrah ke Fujian. Saya dengar tempat tu sangat kaya tau. Dapat makan makanan laut setiap hari. Keadaan musim sejuknya sama seperti keadaan musim bunga. Selesa sangat. Betul tak apa saya cakap? Awak tu bermimpi je lah. Macam kerajaan berhutang, ha? Sampai perlu pindah awak ke Fujian. Lebih baik awak dipindahkan ke Beijing je. Sana lebih baik, ibu kota Saya lagi. tak berhutang pada kerajaan. Kenapa nak halau saya pula? Aduh, ini bukan menghalau, tapi berhijrah. Tempat kita ni terlalu miskin. Kerajaan bertimbang rasa pada kita. Tak nak hidup susah kan? Awak memang menyibuk betul lah. Biar saya jelaskan pada awak ya. Jangan timbulkan masalah dekat sini. Awak jangan lupa asal-usul awak di sini. Hari ini awak jadi kaki tangan kerajaan pun disebabkan keberkatan nenek moyang dan juga keluarga mak awak. Awak kena ingat tu ya. Ya, betul. Semua, Asal-usul tu. saya memang nak bawa awak semua pergi ke Pekan Mining. Awak semua akan tahu sebab kerajaan membenarkan kita berhijrah ke sana lepas tengok sana. Kalau semua orang pergi, macam mana dengan kampung? Rumah dan tanah kita terbiar macam tu aja ke? Betul tu. Ya, betul. Saya setuju. Pakcik dengar, awak boleh berkebun di sana. Awak boleh tinggal di rumah yang baru. Kerajaan dah pun merancang terdapat bekalan air dan gas pada masa depan kita semua. Aduh, jangan tipu lagi lah. Saya pernah ke sana masa air dan gas dibekalkan.
kita kena keluarkan duit kita sendiri. Betul tu. Awak pun mencari pendapatan ke? Nanti saya nak tanya. Penghijrahan seluruh kampung ke? Kita tengah bermesyuarat. Awak mengantuk ke? Awak tak cukup tidur masa 10 bulan dalam perut mak ke? Biar saya beritahu. Apa penghijrahan seluruh kampung? Ia tentang semua ahli keluarga awak akan berhijrah. Haiwan pun kena dipindahkan. Bermula dari masa tu, awak tak ada kaitan dengan kampung ni lagi. Dan segala yang ada pun kena berpindah. Apa saja yang ada, semua kena angkut. Dengar ni. Anjing awak pun kena berhijrah. Tak ada benda yang terkecuali. Faham? Kalau saya berpindah, siapa yang tinggal rumah ni? Siapa yang nak berkebun? Awak akan tinggal di rumah baru, tak perlu rindu rumah yang usang ni. Dengar ni, negara dah pun mempertimbangkan segala isu-isu ni. Demi pulihkan ekosistem, rumah akan diroboh untuk menanam rumput dan pokok. Nampak robohkan. Mana boleh kami tak setuju. Orang yang meragukan rumah kami. Awak nak robohkan rumah saya ke? Nenek moyang awak tak ada kebaikan. Jangan macam tu. Masih nak robohkan rumah saya juga. Saya dah cakap. Macam boleh. Kita berbincang, jangan libatkan nenek moyang saya. Awak ni dah pekak ke? Awak tu yang pekak lah. Awak anak beranak yang pekak. Dah, duduklah. Saya kata duduk. Tak boleh. Sudahlah awak ni. Jangan tidur lagi. Duduk. Cepat. Semua duduk. Semua duduk. Menjerit pun tak guna. Kita bawa berbincang dulu. Setiausaha Lee, apa pandangan awak? Cakaplah, nak tahu pilihan awak. Saya pernah pergi ke Mining dan tinggal di sana untuk beberapa tahun. Walaupun hidup agak susah, tapi masa depan cerah. Kalau tak, anak saya daya pun takkan tinggal sana. Itulah buktinya semua. Betul lah tu. Dengar tu. Ya, betul tu. Tapi hal ni saya tak berapa faham. Penghijrahan Joshua ni boleh diteruskan, betul tak? Saya tak bantah kalau ia bagi lebih penunjuk pada seluruh kampung kita. Tapi kenapa semua orang berhijrah ke sana dan merobohkan kampung Ini untuk memulihkan ekosistem di gunung. Saya masih tak faham tentang semua ni. Selagi saya tak faham, saya takkan menyuarakan pandangan saya. Keputusan parti ni, saya tak bantah. Ini bukan bantuan kewangan. Saya tak perlu bagi komen tentang kemajuan dan tokoh. Inilah menghilangkan asal-usul di kampung. Hal ini terlalu serius. Masih ada orang lebih tua di kampung kita. Saya ini tak layak untuk bersuara. Ya, kita tahu. Ya, betul. Betul apa awak cakap tu. Asal-usul kita. Jangan dilupakan. Tok Ali, awak dah dengar semua ni. Jadi apa pandangan awak, ya? Maaf, awak tanya saya ke? Ya. Sejak dulu bertengkar masa berbincang. Itu maksudnya kita masih boleh dibawa berbincang. Ya. Kalau semua tak bersetuju, baik balik je. Ya, betul. Balik je lah. Balik je. Cepat balik. Tak payah dengan cakap Harapkan dah nak pindah kan? Siapa nak pindah? Pindah. Dah. Kita balik tu rumah kita. Tempat kita. Jangan layan dah mereka ni. Balik. Lahir kat sini. Segala-galanya pindah. Masuk agak langsung apa dia cakap ni. Tukarkan tradisi kita dekat sini. Ya, betul tu. Rumah kita. Betul. Syarat ni. Dah. Tanah nenek moyang kita. Kita jangan pindah. Dah lama duduk kat sini. Defu, Mak kan dah cakap. Hal ni takkan menjadi. Dahlah, awak tu. Ambil mi ajalah. Dah cakap jangan bising-bising, dibising juga. Kamu mesti tak tahan, kan? Kamu tengoklah. Usaha kita hancur. Susah untuk kita teruskannya. Saya perlu jelaskan keadaan sebenar pada mereka semua. Apa keadaan sebenarnya tu? Cakap perlahan, tak perlu tergesa. Nak apa? Ada apa? Sini cakap. Jalan. Pakcik. Kenapa? Bukan nak jumpa pakcik. Kami nak jumpa Defu. Oh, Ketua Pekan Mah. Nak tanya Ketua Pekan. Nak jumpa kamu ni. Makanlah dulu. Ada apa ni? Saya ada dengar ada penghijrahan di seluruh kampung kita ni. Kalau ada seorang tak nak pindah, orang lain yang nak pindah pun tak dapat. Awak semua ni nak pindah tak? Oh, tak. Saya tanya je. Wow, itulah polisi kerajaan. Sekarang ni masih di tahap propaganda. Mesti berhijrah selepas 2 bulan. Baiklah, awak makan. Maafkan saya sebab mengganggu awak. Awak makanlah ya. Ayo. Hei. Dahlah.
cepat makan mi ni. Mi dah kembang ni. Mereka nak pindah. Kenapa pula? Tak nampak ke semuanya dari keluarga Ma? Tak nampak seorang pun dari keluarga Lee. Mengikut perancangan daerah, kampung kita perlu sempurnakan penuaian musim panas dan bayar semua kos. Semua penduduk akan berhijrah bersama. Sesiapa pun tak boleh tinggal. Atuk, duduklah. Atuk cakap, kampung kita pun bukannya tak berhati perut kan? Dah beberapa keluarga berbincang dengan saya dan mereka nak pindah. Mereka takut kalau penduduk kampung tak nak pindah, mereka pun tak dapat pindah juga. Tak ada orang daripada keluarga Lee, kan? Saya ulang sekali lagi ya. Tak guna pun awak cari saya. Bukan saya tak nak bantu kerajaan, tapi saya betul-betul tak dapat nak bantu. Keluarga Lee akan berkembang di kampung kita ni. Oh, awak mesti nak patahkan nakal kami. Tak ada yang setuju. Ha? Mesyuarat! Mesyuarat! Datanglah ke jawatan kuasa kampung untuk bermesyuarat. Setiap keluarga mesti hantar wakil. Datang ke jawatan kuasa kampung untuk kita bermesyuarat. Mesyuarat! Mesyuarat! Makcik! Makcik! Mesyuarat! Mesyuarat! Pakcik jamlah. Ada mesyuarat. Abang Gunzi, jom mesyuarat. Saya tahu. Tapi tak ada orang kat sini. Tak apa, tutuplah kedai tu. Tunggu isteri saya balik. Bila dia balik? Sekejap je lagi. Cepat sikit ya. Yelah. Saya tunggu abang. Boleh. Mesyuarat! Mesyuarat! Abang Syitau, jom mesyuarat. Dah lama bagi tahu melalui pembesar suara. Jangan bisinglah. Saya dah bagi pengumuman pagi ni. Kenapa semua tak datang mesyuarat lagi? Apa dah berlaku ni? Awak semua ni penduduk kampung Yon Chuan kan? Tak apa, jangan jerit dah. Tak guna pun. Mestilah mereka mendengar nasihat Tok Lee. Tak nak berbincang. Betul lah. Tak payah susah-susah menjerit lagi. Jom balik makan. Mari, balik rumah makan. Balik dulu ya. Saya nak telefon Jabatan Penghijrah Ekologi untuk laporkan keadaan. Kamu akan dimarah ketua? Taklah. Dah tahu susah masa saya ke sini. Saya cuma nak laporkan keadaan. Baliklah. Ya. Okey. Hello. Hai, penyelia Liu. Saya ni Madefo. Saya akan laporkan pada awak keadaan kampung Yon Chuan. Sekarang ni, kebanyakan penduduk kampung mereka tak dapat terima cadangan. Tapi, kami tetap akan membuat segala penerangan pada mereka semua. Ya, baik. Dan saya rasa cara bantah mereka kreatif. Ya, ia sangat-sangat kreatif. Nanti saya lapor lagi ya. Ayah, abang. Kamu dah balik? Kamu dah balik ya? Saya dengar ayah menjerit masa saya masuk kampung. Penghijrahan seluruh kampung ialah perkara yang baik. Kenapa penduduk kampung tak nak, ya? Makanlah. Bas sini. Mana makcik saya? Dia tak dapat nak tunggu kamu yang sibuk tu. Dia dah makan. Jangan buat lagi kalau tak jadi. Dah jerit lalu pembesar suara pagi ni. Kenapa susahkan diri? Susah apanya ni? Kerja ni dipesan oleh daerah. Awak anggap ni perkara yang remeh ke? Kenapa tak boleh buat kerja lain? Tetap nak hantar anak saya untuk buat kerja ni. Kenapa awak ni asyik nak susahkan? Jangan campur tangan dalam kerja kami lah. Garang betul awak ni, kan? Dah lah, Mak. Makanlah. Awak jangan makan masakan saya lagi. Saya dah puas dengan rungutan awak tu. Tak payahlah saya makan.
Saya pun tak ada rasa nak makan lah. Apa semua ni? Penduduk kampung marah dan mengkritik kita. Awak boleh tahan ke? Kenapa penduduk kampung susah nak nasihat? Patutlah orang lain panggil mereka penduduk degil. Kamu letak mangkuk tu. Ha? Siapa kamu kata penduduk degil? Saya cakap je tadi. Memang macam tu. Susah nak uruskan. Setiap kali balik sini. Awak ni. Ayah bagi kamu amaran. Kalau ungkit penduduk degil lagi, ayah akan halau kamu tu. Kamu kena keluar dari rumah ni nanti. Apa kamu buat ni? Semua penduduk kampung dengar sini. Negara minta kita berhijrah ke Pekan Mining supaya kita dapat membasmi kemiskinan dan hidup dengan lebih baik. Awak semua dah tak muda lagi dah. Tak nak kebaikan ke? Awak cuma pentingkan nenek moyang. Macam mana dengan keturunan kami? Bila darjah dah runtuh, pengetua Bai dah pun pergi. Tak ada sekolah pun di kampung kita ni. Beberapa tahun ni, macam mana pelajar di kampung ni pergi sekolah? Awak semua kena fikir tak semua tu? Orang muda ni kan tak takut masalah langsung. Kita berjalan lebih 10 batu untuk pergi ke sekolah rendah dan juga ke sekolah menengah. Hanya boleh berasrama pada peringkat sekolah menengah atas. Mana satu anak awak yang tak susah? Dilahirkan di tempat yang miskin ni. Cuba fikir, takkan nak tinggal di sini sepanjang hayat? Orang tua macam kamu memang suka. Tapi orang muda macam kami ni tak suka, faham tak? Kami tak suka macam ni. Nenek moyang kita tak melahirkan kita di tempat yang baik. Sekarang kita berpeluang untuk berubah. Kenapa tak pertimbangkan? Kenapa tak boleh pindah? Selepas berhijrah, generasi kita dapat keluar dari gunung. Lebih mudah untuk bekerja di bandar prinsip yang mudah macam ni. Awak orang tua pun tak boleh faham. Bangun. Biar apa saya ni? cakap. Pergi. Saya boleh habis habiskan cakap apa? Biar saya habiskan ayah. Dah. Pergi. Jangan macam ni. Jangan macam Keluar. ni. Dah. Pergi. Jangan pukul dia lagi. Sudahlah. Jangan nak cari masalah. Jangan dengar lagi ya. Tadi anak perempuan saya mengaruk pula. Harap semua jangan dengar cakap dia. Ayah. Kenapa? Tengok kat luar. Anak saya tak matang. Dia mengarut. Ya? Awak ialah saudara saya. Setiap orang tua, tolong jangan ambil peduli. Saya akan denda dia nanti. Budak-budak tak tipu. Anak awak tak salah cakap. Bukan budak-budak lagi. Dah nak masuk ke universiti. Tapi masih tak matang. Dewa! Keluar. Cepat! Minta maaf pada pakcik kamu ni. Cepat minta maaf. Cepatlah! Kamu Dah, ni... Syui, dengar ni. Sudahlah tu. Tengok dia ni. Dewa tak salah cakap. Apa Dewa cakap tu betul. Saya dah faham. Tengoklah orang-orang tua di belakang saya ni. Sepanjang hayat kita hidup susah di kampung Yong Chuan. Sejak lahir lagi, menjadi dewasa dan berkahwin. Beranak dan jadi ayah dan atuk. Dah jadi atuk bagi anak dan cucu. Dah tak lama hidup. Tak ada apa dah. Cuma nak mati dekat katil sendiri. Betul apa yang Dewa cakap? Pemuda kena berhijrah keluar untuk melihat dunia yang luas ni. Han Shui pada mesyuarat hari itu, saya ni yang degil sangat. Jadi saya mendorong mereka untuk menentang awak dengan anak awak. Mereka tak nampak lagi masa depan yang cerah bila mereka ikut apa yang disusun untuk mereka semua oleh kerajaan. Sebenarnya, saya yang salah pada awak. Saya patut galakkan awak. Tengok ni, mereka pun tersedar. Saya harap awak semua maafkan saya, ya. Maafkan saya. Tak apa. Tak apa. Devo. Ya? Atuk berjanji pada kamu. Hal ni akan diuruskan macam ni. Terima kasih, Atuk. Baik, Terima kasih. ada satu permintaan. Ada satu permintaan. Ya, Atuk cakaplah.
Macam ni. Orang tua kami ni nak tinggal di kampung supaya kampung ni akan dapat dikekalkan. Itu permintaan kami. Atau hal ni ditetapkan macam ni. Baiklah, kita bersurai aja. Buat kerja sendiri. Kerjalah. Kamu kerjalah ya. Kamu berdua akan uruskan hal seterusnya. Dah. Mari. Jom kita balik. Jom balik. Berani sangat je. Main cakap je lepas pegang pembesar suara. Tahu tak berapa serius gunakan benda tu? Saya cakap benda yang betul lah, Ayah. Bukannya benda yang mengarut tak tentu pasal. Kalau mereka betul berbahas dengan saya cakap yang betul je. Tak kira betul ke tak, jangan bertekak dengan ayah kamu. Han Shui. Hei, Tok Sally. Han Shui. Kenapa awak datang sini? Ha? Ya. Masuk. Pelan sikit. Dah datang. Aduh. Kamu ni pandai bercakap. Keluarga mak kamu akan melahirkan seorang ketua lagi lepas ni. Mana ada macam tu. Dia betul-betul menyusahkan saya aja. Tak tahu dia ikut siapa. Tuang air. Ayah. Tak kira lah ikut siapa. Anak kamu cakap yang betul. Lebih berkesan berbanding dengan mesyuarat kamu berdua tu tahu. Minumlah. Tok Lee tu saja cakap kan. Dia dah memimpin lebih 10 orang tua dan mereka semua tak nak tinggalkan kampung ni. Dan nampaknya tak ada siapa pun yang berani. Pening pula kepala saya. Saya yakin sangat mesti ada jalan lain. Hari ini, percakapan Dehwa berjaya menyedarkan diri saya. Saya selalu fikir saya dah tua ni, hampir mati, dah tak berdaya lagi dah. Jadi saya pun tak nak pindah. Tapi masa saya fikirkan, cucu cicit saya kena hidup di kampung sepanjang hayat ni, siapa yang kejam sangat, kejam dengan diri sendiri. Orang hanya hidup sehayat, pokok hidup satu musim. Kena fikir kebaikan keturunan kita. Cakap hal penting. Saya dah berjalan di seluruh kampung ni. Kebanyakan orang dah mula menerima cadangan ni demi anak mereka. Tapi mereka tak sanggup menyuarakannya. Ya. Balik dah. Pelan-pelan. Pinggang awak sihat tak? Dah sembuh dah. Ya. Baik-baik ya. Ya. Tahu tak kenapa ayah pecahkan mangkuk kamu? Sebab saya kritik penduduk kampung degil. Berani kamu. Kubur-kubur ni ditanam dengan mayat atuk dan juga nenek kamu beberapa generasi yang lalu. Kenapa gelap? Ada sejarah, tahu tak? Apa sejarahnya? Kampung Nyon Chuan ni dah muncul selama lebih daripada 200 tahun. Pada masa itu hanya keluarga Lee. Nenek moyang keluarga Ma lari bertualang di sekeliling Shanxi untuk mencari makanan pada 100 tahun yang lalu. Keadaan pun agak bergelora pada masa itu. Terdapat peperangan yang huru-hara. Keluarga Ma kita menyuruh di merata-rata tempat. Masa kita masuk ke sesuatu kampung, mereka menghalau kita. Masa kita masuk ke sesuatu benteng, mereka pun halau kita. Nenek moyang keluarga Ma dah hilang akal pada masa itu. Mereka semua pun masuk ke gunung. Akhirnya mereka sampai ke kampung Nyon Chuan ni. Ayah dengar apa yang atuk moyang bagi tahu. Keluarga Lee di kampung Nyon Chuan baik. Mereka bukan aja tak halau kita, malah menolong kita untuk menggali silo air, menolong mengerjakan tanah dan bercucuk tanam. Terdapat peraturan-peraturan di kampung pada masa itu. Selepas saja penuaian musim panas, kena mengadakan jamuan kampung. Nenek moyang keluarga mak kita
Baru datang pun rasa mereka ialah orang luar. Mereka tak berani makan. Keluarga Lee ni asyik ajak nenek moyang keluarga Ma untuk menjamu jamuan kampung. Sejak pada hari itu, nenek moyang keluarga Ma telah tetapkan peraturan. Setiap kali sempena hari perayaan, keluarga Ma kita akan sembah 2 orang nenek moyang. Nenek moyang keluarga Ma iaitu moyang kandung kita dan nenek moyang keluarga Lee yang banyak tolong kita. Peraturan ini berterusan sampailah ke tahun revolusi kebudayaan. Jadi generasi kamu tak tahu peraturan ini. Kalau tak ada kebaikan keluarga Lee pada kita, takkan adalah keluarga Ma pada hari ini. Kampung Yongchuan ni tempat untuk berteduh dan hidup bagi keluarga Ma. Tapi bagi keluarga Lee inilah asal-usul keturunan mereka. Mana boleh tinggalkan tempat ini dengan mudah. Tengok penduduk di sini. Tak kira macam mana marah pun, mereka tak akan bercakap dengan kejam pada kita semua. Kenapa, Ayah? Sebab mereka anggap yang kita ni keluarga. Ingat tu. Ingat pesan ayah ni. Tak kira apa pun kamu buat, jangan pernah lupakan apa yang ayah cerita ni.秋。